Ramadan ya salam, salam ya Ramadan, Ramadan ya salam, salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Dari bentuk cinta dari yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut cinta ni banyak benda cinta. Antara yang Allah sebut tentang perasaan cinta, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Untuk menjadi pengusaha stesen Pura All, hubungi Khairul 012-304-3884 atau layari puraall.com.my. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العبد المؤمن المحترف. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi hambanya yang mukmin dan yang berusaha serta berkemahiran. Dengan berkumandangnya azan itu tadi menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi anda di kawasan Kuala Lumpur dan yang sama waktu dengannya. Selepas ini kita ikuti bersama rancangan khas Tazkirah Ramadan. IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Ikuti kami di laman web ikimfm.my. Rancangan ini dibawakan khas oleh Yayasan Global Ihsan Malaysia. Sediakan iftar dan sahur kepada mereka yang memerlukan sempena Ramadan ini. Hubungi talian 012-234-0413. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Tazkirah Ramadan, Ustaz Muhammad Rozi Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين والذي فتح للعباده المؤمنين أبواب الجنة والذي بسط يديه بالرحمة والمغفرة والحسنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد. Pada saat dan kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan, kemuliaan ini, tiada kalimah yang keluar daripada kalam lisan manusia yang lebih agung melainkan puji-puji syukur kehadratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menganugerahkan Ramadan yang sedang kita lewati saat ini. Mudah-mudahan ini akan berpangkalan, bernatijah, bermuara kepada kebaikan yang akan mengundang ridha dan kasih sayang daripada Allah, kerana cagaran itulah nanti kita akan manfaatkan untuk menikmati syurganya Allah yang sifatnya abadan abadah. Berbicara tentang Ramadan, Ramadan itu harus dimaknai dengan sebaik mungkin supaya ianya tidak tersisa dengan hal-hal yang akan merugikan kita. Benar, bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan penuh dengan kerahmatan. Tetapi tidak sedikit orang yang mensia-siakan bulan ini barangkali kerana kedangkalan ilmu, imannya tidak bertapak utuh dalam hati nurani nubarinya. Maka ada orang yang akan memandang kesempatan Ramadan itu adalah hal yang menyusahkan. Mana tidaknya kalau bulan yang sudah, perjalanan bulan-bulan yang sudah bakar sati, terus boleh makan. Tapi bulan ini diajarkan disiplin. Walaupun azan zuhur, asar mirip dengan azan maghrib, ya kalimahnya sama. Tetapi tetap disiplin maghrib waktu untuk berbuka. Memaknai Ramadan itu bukan sekadar menahan daripada makan dan minum. Kalaulah itu ukurannya, ada orang yang barangkali keluar di luar daripada tabir Islam, mereka juga menghayati tentang tidak makan, tidak minum. Tetapi bukan itu esensi daripada dihadirkan anugerah Ramadan Al-Mubarak ini.
Yang nak ditahan itu, yang nak diajar, yang nak ditundukkan itu adalah musuh yang paling besar. Musuh manusia itu dunia. Musuh manusia itu adalah manusia. Musuh manusia itu adalah syaitan. Dan hal ini tidak ada yang lebih mampu menandingi musuh yang sedang bersarang dalam hati kita, iaitulah nafsu. Barangkali di perjalanan bulan-bulan yang sudah, kita mampu untuk mengekang hal yang lain. Tetapi mengukur mampu ataupun tidak berhadapan dengan nafsu, inilah waktunya. Di siang hari kita tidak mampu makan dan minum. Makan dan minum itu di antara suapannya nafsu kita. Itulah juadah terbesarnya nafsu. Dan dididiklah di dalam bulan ini keupayaan untuk menghadirkan nilai esensi pribadi yang terbaik, iman dan ketakwaan yang diuji dengan sebaik mungkin. Kerana kesibukan barangkali dalam aturan. Cuba perhatikan, setiap daripada kita bangkit daripada tidur sehingga kan kita ditidurkan kembali oleh Allah, kesibukan manusia itu menjurus kepada mana? Kan soal makan. Bangkit daripada tidur, yang kita persoalkan, yang kita barangkali lah sebahagian besar orang, hari ini nak sarapan di mana? Kemudian menjelang tengah hari, kita nak lunch di mana? Kemudian nanti menjelang petang, kita nak dinner di mana? Ada lagi di hujung-hujung sebelum tidur, kita nak sapa di mana? Kesibukan manusia itu diatur seolah-olah tujuan adalah mengatur makan. Walaupun makan itulah kenikmatan yang Allah hadirkan. Tetapi harus faham, kalau kesibukan sekadar urusan makan, apa yang kita fikirkan gajah di dalam hutan itu, urusannya mereka apa? Kan makan. Sebab itu kita harus berfikir, memaknai Ramadan adalah mengalihkan kepada berada pada landasan utama, tujuan dan maksud terbesar kehidupan kita. Dan kita tidak akan sampai kepada lil ibadah itu kalaulah tidak mampu mentadbir hati dengan sebaik mungkin. Hati itu kan qalbun. Qallaba yuqallibu, qalbun, sesuatu yang mudah dibolak-balik. Tadinya kita bertarawih, subuh tadinya bijamaah salat subuh. Zuhur belum tentu, asar pun belum tentu, maghrib barangkali dah meninggal. Sebab itulah, inilah hal-hal yang terbaik untuk kita muhasabah. Ramadan itu waktu muhasabah. Kalaulah nak dipilih-pilih waktu yang terbaik untuk kita bermuhasabah, kalau tidak di dalam bulan Ramadan, jangan bermimpilah di bulan yang lain. Kalau bulan ini tidak menghadirkan hati yang terbaik untuk insaf, untuk taubat kepada Allah, nak dicampakkan ke bulan manis, mana lagi? Ingatkan hati itu. Kalau bukan sekarang, ya Allah, bila lagi? Kalau bukan waktu detik ini, ya Allah, bila waktu yang paling baik, paling menghantarkan kami untuk lebih mengabdikan diri kepadamu. Kita tidak beribadah kerana Ramadan. Ramadan itu makhluk. Ada orang salah faham. Bila mana datang Ramadan itu bukan main pulung ibadah. Berlalu pergi Ramadan, diangkut sekali dengan ibadah. Tidak lagi ada salat sunatnya, wajibnya kadang-kadang ketinggalan, sedekahnya entah ke mana, tahajud hampir tidak ditemukan lagi. Ini orang yang beribadah kerana Ramadan. Beribadah kerana Ramadan samalah menghambakan diri kepada makhluk. Ramadan itu makhluk, boleh datang dan pergi. Tetapi Ramadan itu datang untuk mengajarkan kita, Masya Allah, ada kemuliaan bersandingan dengan tempat, ada kemuliaan yang bersandingan dengan waktu. Di antara kemuliaan yang bersandingan dengan waktu itu adalah Ramadan. Tetapi jangan dikalih tujuan dan maksud terbesar kehidupan itu bukan kerana Ramadan. Benar, bersempena Ramadan, tetapi bukan kerana Ramadan. Kalau beribadah kerana Ramadan, itulah yang jadinya. Bukan main lagi 30 hari kita berprestasi amal ibadah. Datangnya Syawal, hilang semuanya. Masya Allah. Itu beribadah kerana Ramadan. Memaknai Ramadan adalah tentang menghayati kenapa anugerah ini terbaik yang Allah hadiahkan kepada kita. Kerana kita umatnya Nabi Muhammad, umur singkat, maksiat banyak. Pernah satu saat Nabi bercerita di hadapan para sahabat, ya wahai sahabatku, dulu ada seorang pemuda Bani Israel, ibadahnya 80 tahun tanpa henti. Wajar kerana umur-umur umat Nabi yang terdahulu rata-ratanya ratusan tahun, 700 tahun, 800 tahun. Kalau dah 80 tahun tanpa henti itu hal yang biasa. Bila mana Rasulullah SAW berkisahkan tentang kisah ini di hadapan para sahabat, mereka menangis. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kalian menangis? Ya Rasulullah, lihatlah kami umatmu ya Rasulullah, umur kami kan singkat. Maksiat, sukar nak ditenun dalam kehidupan itu banyaknya.
Rasulullah senyum lalu memberikan pemaparan tentang hal yang besar. Bukankah ada Ramadan itu, kata Rasulullah, yang mana di dalamnya ada hal yang terbesar. Ada satu malam khairun min alfi syahr. Ibadah yang sunat saja diangkat setara dengan ibadah yang wajib. Dan jangan dipersoalkan lagi yang wajib itu diangkat sampai ke mana. Itu urusan dengan Allah. Sekalipun kalaulah kita memahami ini adalah ladangnya ibadah, jangan memusatkan perjalanan ibadah kita kerana ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tergelincir dalam memahami. Umpamanya bersolawat. Kenapa bersolawat? Ingin dimurahkan rezeki. Pun pergi kepada maksud dan tujuannya makhluk. Kenapa rajin salat sunat duha? Urusan rezeki. Masya Allah, rezeki itu akan diatur oleh Allah. Sepatutnya orang yang beriman inilah salah fahamnya ataupun tergelincir. Bila mana solat sunat duhanya hari-hari tetapi tidak berpangkalan kepada rezeki yang melimpah ruah, akan disalahkan. Kerana solat sunat duha hari-hari pula tu tak datang lagi rezeki. Digadaikan nilai agama itu untuk hal yang kecil. Apa yang kecil itu? Dunia. Dunia itu kecil. Bersolawat, solawat itu besar nilainya, tetapi untuk habuan dunia yang kecil nilainya. Beribadahlah kepada Allah dan Allah akan memberikan habuan itu. Tidak akan pernah disia-siakan hidup ini, walaupun sejengkal satu saat akan dibiarkan hidup melarat oleh Allah kalau sudah ada iman dalam hatinya. Dan itulah yang nak dicarikan, ketenangan. Bukankah saat ini kita merasakan ketenangan itu? Kalau tidak merasakan ketenangan di dalam bulan ini, barangkali banyakkan istighfarlah kepada Allah. Yang sedang kita bawa kantungan hati yang sedang bermasalah itu barangkali hati yang bersarang dengan dosa noda. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Di bulan inilah, mudah-mudahan ini manifestasi mahabbah, kecintaan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah barangkali maksudnya Allah hantarkan kita kepada Ramadan itu kalau tidak untuk menggugurkan dosa kita. Ramadan itu dari kata ramad ataupun ramba, yang panas membakar. Yang pernah kita sebutkan pada sebelum ini, yang nak dihanguskan, yang nak dibakar itu adalah dosa noda yang melekat kepada kita saat ini. Apa tandanya Allah masih sayang kepada kita? Nah, masih hidup sampai ke saat ini. Ingatkan hati itu. Apa tanda Allah masih memberikan rahmat, peluang untuk kita mendapatkan kasih sayang daripada Allah, ridha daripada Allah, masih hidup saat ini dan hidup dalam wilayahnya Ramadan. Pulang keluar menjadi alumnanya Ramadan, kita harus diangkat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau tidak mencapai makna takwa, hidup tidak menjadi orang yang bertakwa. Ada yang salah dengan puasa yang kita kerjakan. Kalau puasa orang lain, Masya Allah, puasanya para alimul ulama, para awliya, orang-orang yang hatinya dekat kepada Allah, keluar daripada alumnanya Ramadan, itu makin bagus hubungannya dengan Allah. Sebab itu, ini secara rumus, gigit kalimah ini sampai kita dipanggil pulang oleh Allah. Ukuran keberhasilan Ramadan, prestasi amal ibadah di dalam bulan Ramadan, tidak terukur ketika Ramadan. Kalau diukur kepada Ramadan, banyak orang yang hebat Ramadan itu. Siang hari puasa, malam hari dengan tarawihnya, dengan qiyamul lail, dengan tahajudnya. Tetapi sebetulnya ukuran keberhasilan prestasi amal ibadah di dalam bulan Ramadan tidak diukur ketika Ramadan, diukur setelah Ramadan. Maka sebab itulah disebut dengan Aidul Fitr, kembali kepada fitrah, ketaatan. Setelah 30 hari diterbiah. Kita masih di awal Ramadan Al-Mubarak. Di awal-awal lagi, atur uruslah perjalanan hati kita. Dekatkan diri. Harus ada bezanya kita dengan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Kalau tidak ada bezanya bulan ini dengan bulan yang lain, datang daripada mana kemuliaan Ramadan itu? Ada orang yang memandang Ramadan itu barangkali menyusahkan, makan tak boleh, penat. Masya Allah. Hantarkan ingatan kita. Dulu para sahabat Nabi dan para sahabatnya memimpin perang di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini petanda betapa bulan Ramadan itu bukan bulan bermalas-malasan, bukan bulan untuk berlemah-lemahnya orang Islam, tetapi inilah bulan untuk mengajarkan kekuatan. Tidak ada kekuatan yang lebih besar melainkan kekuatan untuk menundukkan hawa nafsu. Itulah musuh yang paling kuat, yang paling nyata, yang harus kita
lawan yang harus kita tunjukkan dalam diri kita. Kalau sudah nafsu tertundukkan, insya-Allah perjalanan menjadi abdillah, hamba Allah, akan mudah diatur urus dalam kehidupan kita. Memaknai Ramadan adalah menjadikan ini kesempatan terbaik untuk kembali berada di landasan yang benar, menyusun kehidupan sebenarnya untuk hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan dunia itu sebagai persinggahan, mengutip bekal terbaik, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mudah-mudahan bekal takwa itu yang kita akan cagarkan, yang kita akan persembahkan sebagai saham ini. Ya Allah, barangkali cukup untuk Engkau berikan ridhamu kepadaku, ya Allah. Terimalah kami hamba-Mu, ya Allah, dengan apa yang kami lakukan itu, walaupun di sana sini serba kurang, ya Allah, Engkau Maha tahu, ya Allah. Kalau tidak Engkau ingin berikan kebaikan kepada kami, maka Engkau tidak akan undang kami bertamu di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka hiasi maknai Ramadan Al-Mubarak kali ini dengan sebaiknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah, dan menjadi tetamu Ramadan yang terbaik yang Allah akan berikan ridhanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rancangan itu tadi dibawakan khas oleh Yayasan Global Ihsan Malaysia. Rebut ganjaran pahala dengan menaja iftar dan sahur sempena Ramadan ini. Hubungi talian 012-234-0413. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Penderitaan yang tiada kesudahan, teriakan anak-anak Gaza tidak dihiraukan. Rebut ganjaran pahala berlipat ganda seumpama orang yang berpuasa hanya serendah RM25. Mari bersama Yayasan Global Ihsan Malaysia dengan menajat iftar dan sahur sepanjang Ramadan yang mulia ini. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 012-234-0413 atau layari www.globalihsanrelief.org.my. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Penyampai berkaliber. Sejak hari Isnin kepada anda, para saya pendengar ya, dan juga pengisian bermutu, inspirasi utama anda, semuanya di IKIM FM. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, hingga apabila salah seorang dari mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini, sedangkan taubatnya itu sudah terlambat. Dan demikian juga halnya orang-orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian kami telah sediakan bagi mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat ini mengajar kita tentang kaedah bertaubat. Ayat sebelumnya memberitahu kita bahawa penerimaan taubat itu disyaratkan dengan kejahilan si pentaubat dan taubat yang disegerakan. Maksud kejahilan tersebut ialah seseorang yang melakukan dosa disebabkan kelemahannya dalam menahan dirinya, bukan disebabkan kesungguhannya dalam melakukan dosa, atau dipanggil sebagai al-israr. Sementara dalam ayat ini pula Allah memperingatkan kita bahawa taubat itu tertolak dengan dua faktor, iaitu taubatnya dilakukan hanya ketika nazak ataupun ihtidar. Maka ketika itu pintu taubat telah tertutup buat setiap insan. Ini menunjukkan bahawa kita tidak wajar menangguh-nangguhkan taubat dalam hidup kita. Dengan umur yang semakin meningkat, hakikatnya kita semakin hampir dengan kematian. Benarlah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lainnya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hambanya selagi nyawanya belum sampai ke halkum, yang disebut sebagai al-ghargharah. Faktor penolakan taubat yang kedua ialah ketiadaan iman. Orang yang tiada iman tidak diterima taubatnya, melainkan jika ia melafazkan dua kalimah syahadah. Samalah keadaannya dengan orang yang melakukan dosa syirik. Bagaimana mungkin dosanya diampunkan Allah kerana ia meminta keampunan daripada Tuhan yang ia tidak bersaksi akan ketuhanannya.
keesaannya dan kekuasaannya. Tuhan yang ia sendiri sekutukan dengan yang lain. Maka dengan itu tiada taubat dan keampunan buat insan seperti ini. Untuk itu kita sewajarnya berusaha memelihara iman kita jangan sampai tercabut daripada hati-hati kita dengan cara memperbanyakkan istighfar dan berusaha untuk berhenti melakukan maksiat. Benarlah kata-kata seorang lelaki kepada Ibn Abbas, tidak dinamakan dosa kecil itu jika kita bersungguh-sungguh melakukan, dan tiada dosa besar jika sentiasa beristighfar. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Ikuti kami di link bio www.sleek.bio/ikimfm. Bercakap tentang halal analisis ni, kebanyakan orang tak kira sama ada dia Muslim atau non-Muslim. Bila kata halal analisis ataupun testing halal ini yang dihantar ke mamal, biasanya orang hanya skop nampak nak test ada babi ke tak ada babi ataupun alkohol saja. Biasanya orang yang nampak macam itu. Ikuti rancangan Halal Profesional setiap hari Rabu pada jam 3.10 petang. Halal Profesional, satu kerjaya, prestige dan global. Eksklusif hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Masjid Al-Kautsar. Masjid Al-Kautsar atau Masjid Besar Tawau adalah sebuah masjid yang terkenal di Tawau, Sabah. Ia merupakan masjid terbesar di Sabah dan didirikan bersebelahan dengan kawasan laut di Jalan Trauson atau Jalan Persisir. Masjid ini mula dibina pada 19 Jun 1997 dan boleh menampung sehingga 17,000 jemaah dalam satu-satu masa. Pembinaan Masjid Al-Kautsar telah siap sepenuhnya pada Oktober 2002. Ia telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu, iaitu Tuanku Said Sirajuddin Tuanku Said Putra Jamanul Lail pada 13 Ogos 2004. Selain kemudahan untuk beribadah, masjid ini turut dilengkapi dengan beberapa kemudahan lain, antaranya perpustakaan, dewan seminar, pejabat pentadbir dan tempat menyimpan kasut dan barang secara berbayar bagi mengelakkan berlakunya sebarang kes kecurian. Kata orang, jika ingin melihat kebersihan peribadi seseorang, lihat tandas di rumahnya. Begitu juga tandas awam. Ia melambangkan sikap masyarakat sesebuah negara. Semakin kotor tandas awamnya, maka semakin rendahlah tahap kebersihan setiap ahli masyarakat negara tersebut. Malu jika pelancong asing menilai kebersihan tandas awam dengan menteliti masyarakat kita. Tandas yang kotor bukan sahaja tidak memberi keselesaan, malah boleh menyebabkan kita terdedah mendapat penyakit apabila digunakan. Bukan sukar menjaga kebersihan. Guna peralatan tandas dengan betul dan buang sampah ke dalam tong sampah. Dan jangan sesekali merosakkan atau menyalahgunakan tandas awam. Elakkan menjadi negara berinfrastruktur kelas pertama tetapi minda masyarakatnya masih di kelas ketiga. Marilah kita membuka pintu hati, sebab pengajian itu bukan bermula setelah salam diberi dan helaian kitab diselak, tetapi ilmu hanya bermula saat seseorang itu membuka pintu hatinya. Dan kita doa yang bersama-sama dengan kita adalah menjadi seperti mata lebah yang akan sentiasa mencari kebaikan walaupun terbangnya di tempat sampah, tetapi tidak menjadi seperti lalat yang walaupun terbang di taman bunga tetapi matanya yang nampak adalah najis dan benda tak elok. Ya, pilihan ada pada tangan kita, maka sebab itu untuk kita kenal, maka kalau kita tahu yang kita nampak tak baik, yang kita perhati tak baik, yang kita tak dengar tak baik, maka takut kita ni rupanya bukan mata lebah tetapi mata lalat. Dengar IKIM FM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pintar anda. Permohonan adalah dipelau daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pegawai tadbir grade N41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM.
Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk kepada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Calon-calon hendaklah memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dengan kepujian yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi awam atau swasta atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas, membantu mengurus program berkaitan hal ehwal pentadbiran pejabat yang berkaitan dengan program dan aktiviti IKIM, mengurus keperluan penceramah, pembentang, pengurusi, ahli panel dan moderator luar, membantu menyediakan serta menghasilkan reka bentuk pelbagai rekaan untuk kegunaan program IKIM, mengurus, menyelaras dan mengemaskini iklan dan promosi program IKIM. Hantarkan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 22 Mac 2024. Ikuti kami di YouTube IKIM_FM_MY. Bercakap tentang halal analisis ni, kebanyakannya orang tak kira dia sama ada dia Muslim atau non-Muslim. Bila kata halal analisis ataupun testing halal ini yang dihantar ke mamal, biasanya orang hanya skop nampak nak test ada babi ke tak ada babi ataupun alkohol saja. Biasanya orang yang nampak kat situ. Ikuti rancangan Halal Profesional setiap hari Rabu pada jam 3.10 petang. Halal Profesional, satu kerjaya, prestige dan global. Eksklusif hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Anda kini bersama Siti Rohani Surani di Inspirasi Jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kata teman saya, petang pendengar, takkan berubah seseorang tanpa sebab. Kau takkan persoalkan kenapa andai kau punya rasa. Tak perlu ku gapai, kembali sesudah ku lemparkan ke tepi. Tak nak komen apa-apa, puasa. Cuma saja nak kongsi dengan anda. Sedap ayat dia. IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Berai Ramadan tiba, syair kalam mula bergema, mengabdi pada pencipta. Para perindu mendamba, malam 1000 purnama, amal dikerah, iman digali, meraih syurga Firdausi. Ramadan, 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 ya Ramadan, saat kehadiranmu dinanti, setelah kian lama kau pergi. Ramadan, 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 ya Ramadan, ku mengharap pertemuan ini moga bukan yang terakhir. Tunduk amarah bersujud, hijarkan sinar